What up guys? So selamat datang ke channel Sabar dan Suhaimi. Kita dekat tempat lain, bukan dalam gym. Tapi saya nak jawab soalan lah. Lain sikit, dia tanya. So video last kali saya buat pasal Dynaball tu lah. Dynaball, korang boleh tengok video yang sebelum ni. So soalan ni datang daripada video tu dekat komen. So brother ni tanya kalau Sams pula macam mana. So basically saya nak menjawab dulu lah soalan dekat Dynaball tu. Hari saya baca tadi ada satu saya tak tahulah dia ni lelaki ke perempuan kan, tapi dia suka pakai nama perempuan. Tapi kalau cara dia komen macam budak-budak, sebab nampak tak matang lah. And saya dah pernah block dia, saya rasa beberapa kali jugalah, sebab dia punya komen tu annoying sangat. Dan dia macam nak bagi tahu yang pakai steroid ni okey. So tak boleh lah dekat channel saya, sebab dekat saya punya prinsip channel ni memang untuk orang yang nak attain body secara natural. So untuk dia share dia punya opinion tu, saya fikir bahayalah untuk budak-budak baca kan. Sebab saya tahu dekat channel ni banyak yang baru nak start. And saya rasa tak boleh lah untuk orang baru start untuk ambil steroid ni. Dalam apa cara sekalipun, saya memang tak sangat suggest, memang langsung tak suggest. So saya terpaksa remove dia daripada channel ni. And dia tak welcome lah untuk dia punya komen-komen tu, sebab bagi saya macam terlalu bagi orang budak-budak muda ni macam tak apa pakai steroid macam tu. Okay, so basically lagi satu soalan dia cakap, dia macam triggered juga kan. Setiap kali video-video pasal steroid dia macam memang triggered, saya tak tahu kenapa. Okay, so dia tanya macam mana bro, dia kata kau baca dekat internet ke, kau baca-baca kat internet, lepas tu kau nak cerita sembang panjang lebih. So saya fikir kalau kita just baca-baca random dekat page-page yang random, saya fikir memang betul lah. Tak boleh lah kita nak buat keputusan based on tu je. Tapi bila dah ada pengalaman kawan sekeliling, yang pertama. Yang kedua, kita baca adalah based on research studies, research paper. Bukan kita baca dekat forum-forum, tapi kita baca based on research studies, systematic reviews yang datang daripada fakta-fakta, laporan-laporan daripada Institut Kesihatan dan sebagainya. Yang itu kita kena respect lah fakta-fakta yang ada kat situ, dan kita perlu guna tu untuk mempertimbangkan setiap keputusan yang kita nak buat dalam apa pun. So bila ada orang sekeliling saya yang affected dengan penggunaan steroid, okay, sebab tu saya sangat-sangat memberitahu untuk orang yang baru nak start ni untuk sangat-sangat berhati-hati. Kalau korang tak nak dengar, keputusan korang. Korang nak ambil sikit, nak ambil banyak, keputusan korang. Tapi saya bagi tahu tentang, saya bagi warning lah tentang potensial kebarangkalian yang boleh terjadi ketika korang ambil steroid. Dan korang kena pertimbangkan tu. Itu sahaja yang saya buat dalam video ni. Saya rasa semua orang pun boleh faham, tapi dia macam tak faham. So saya terpaksa remove dia. Okay, yang kedua soalan, bila kita dah steroid, mesti orang akan dengar alternatif kedua adalah Sams. Okay, Sams ni famous dekat Malaysia. Lebih kurang 3-4 tahun lepas lah Sams difamouskan oleh certain orang. Sams ni sebenarnya dah lama. Okay, masa saya study dekat UK dulu tahun 2015, saya rasa 2014, 2013, Sams tu dah pernah jadi benda dekat overseas lah. Dan Sams tu sekejap je kat overseas, sebab banyak fitness influencer kat sana mainkan peranan tentang bahayanya Sams ni juga. Banyak orang buat awareness lah. Cuma kat Malaysia ni, fitness influencer dia meniaga. So dia meniaga, dia nak untung. Dia pun mungkin tak baca menyeluruh lah, and dia jual lah Sams ni. And kalau kita tengok, korang boleh tengok video saya pasal Sams sebenarnya. Saya ada lampirkan jugalah pasal dia punya screenshot paper studies. Korang pun boleh google korang sendiri. Korang kena rajin lah buat homework kan. Jangan tengok satu video lepas tu korang stop kat situ je. Yang penting korang pun kena ada inisiatif sendiri untuk baca research studies. Jangan baca kat forum, baca yang paper research studies tu. So dekat dalam video tu saya dah tunjuk lah lampiran-lampiran dia. Yang pertamanya masalah ada pada Sams untuk sekarang. Okay, untuk sekarang masih tahun 2022 ni, Sams ni yang pertama pasal legal status dia. Sams ni legal tapi sebagai tested poison. Okay, dia belum legal sebagai penggunaan suplemen lagi. So ada loophole kat situ. Okay, dalam bidang perundangan dia ada loophole kat situ untuk gunakan. Orang pandai lah manipulatekan undang-undang ni kan, manipulatekan orang-orang yang law ni lah, pakar dia kan. Orang-orang niaga ni pun, opportunist ni pun dia pakar juga untuk manipulatekan benda ni. So dia gunakan loophole tu untuk meniaga Sams. Tapi hakikatnya Sams ni bukan legal lagi sebagai penggunaan suplemen. Ada setengah negara yang memang longgar dia punya undang-undang tu lah. Macam kita tengok lah, setengah negara korang ambil weed pun boleh, tapi certain bergantung condition juga. Sama juga macam benda-benda suplemen ni juga, macam steroid ni, dia ada loophole lah dalam law tu, senang ceritanya. Okey, yang kedua, masih ada laporan menunjukkan orang yang ambil Sams masih ada side effect sama macam steroid. Okey, dia masih ada side effect sama macam steroid. Tapi ini pun masih berjalan lagi lah research ni. Dan Sams ni, senang kata, research dia masih tak habis lah. Research sebab Sams ni benda yang terlalu banyak case lah yang berlaku dalam Sams ni. So korang kena berhati-hati.
Yang ketiga adalah manufacturer SARMS. So banyak manufacturer SARMS yang menjualkan SARMS ni sebenarnya diorang ada include juga steroid dalam tu supaya orang yang ambil SARMS diorang tu dapat hasil yang memberangsangkan. Sebab tu ada mungkin potential dia kenapa ada orang ada still side effect sama macam steroid, sebab SARMS yang ada campuran steroid. Okay, ini benda yang sama-sama kan. So tapi apa pun korang boleh ambilkan benda ni untuk jadikan sebagai korang punya kewaspadaan untuk buat satu keputusan. Itu maksudnya. And adakah korang nak pakai SARMS? Kalau saya personally, saya kata baik tunggu dulu sampailah mana tahu 3, 4, 5 tahun lagi SARMS ni betul-betul dah diperkenalkan oleh fitness industry, dia approve ke, kita tak tahu kan. Sebab benda ni masih lagi dalam research. Adakah korang nak jadi lab rat? Soalan ni, korang nak jadi tikus makmal ke? Korang nak test sendiri, itu terpulang korang. Kalau korang yakin dengan seller korang, kalau saya personally, saya lagi yakin lah daripada research studies kat luar sana tu kan. And kenapa banyak kalau benda ni betul-betul bagus and benda ni betul legal, of course brand besar macam Optimum Nutrition ke, Muscle Tech ke, mesti semua dah akan jual SARMS, okay? So itu logik dia lah. So itu saja untuk jawab soalan kali ni. Jumpa korang dalam next video. Kalau korang ada soalan, korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa subscribe, like. Jumpa korang dalam next video.